Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sambung surah Al-Infitar. Malam ni insya-Allah ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 surah Al-Infitar. Insya-Allah kita boleh cuba habislah. Kalau lewat sikit pun tak apa, tunggu. Kita baca, jumpa semua . Semoga bila kita baca Quran, tengok kita punya kitab Al-Quran kita, insya-Allah semoga Allah memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. 185. Takkan 100, mesti 600 lebih. Oh, 5587. 587 Al-Infitar. Dah baca? Tuan murid dah baca ke? Ada speaker? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا wal amru yawma idzil lillah. Kalau kita masih ingat minggu lepas, perkara pokok ataupun dakwa surah Al-Infitar ialah nak cerita bab adanya hari dibangkitkan semula. Yakni semua manusia akan dibangkitkan semula dan akan berjumpa dengan kitab amalan masing-masing. Bila kita bangkit, kita tengok bila bunyi sangkakala yang kedua, kita bangkit saja dari kubur, kita dah tahu dah berapa banyak amalan-amalan kita, berapa banyak kita buat amalan, berapa banyak amalan-amalan kita yang kita buat dan kita dah hantar ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu sesiapa yang tak berikhtiar atas dunia, dia akan menyesal sesesal-sesalnya
Pasal apa? Pasal dia nampak dah di mana dia akan diletakkan di hari akhirat nanti. Maka disitulah kita sebagai pembaca Al-Quran, Allah nak memberi peringatan kepada kita supaya sekarang masih ada peluang untuk kita berikhtiar ataupun berjaga-jaga dengan mengikuti segala arahan Allah untuk menghantar segala amalan-amalan kita. Itu dia punya tujuan kita bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat berbentuk untuk perkara tauhid ialah percaya dengan adanya hari akhirat, dan juga dia dalam bentuk takhwif ukhrawi, ancaman-ancaman akhirat. Atau dalam Fatihah kita belajar Maliki Yaumiddin, hanya engkaulah yang berkuasa pada hari akhirat. Maka Allah nak suruh kita meyakini hanya Allah yang berkuasa pada hari akhirat. Kita akan pergi menemui dia, maka kita perlu buat sesuatu semasa kita belum dipanggil untuk menemuinya lagi sekarang ini. Maka baru ni kita tengok dah ayat-ayat ancaman, suasana-suasana kiamat. Bagaimana yang pertama kita tengok yang bagaimana langit telah pecah, bintang-bintang telah jatuh. Lepas tu lautan menjadi panas dengan meluap-meluap memenuhi bumi, dan kubur dibangkitkan. Dan ketika itu jawatan sumpah dia, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itu kita tahu dah apa amalan kita buat, apa amalan yang kita tidak buat. Dan bila macam itu Allah pun menegur kita yang mengaji Quran sekarang ini. Amat malang orang yang tak mengaji Quran, pasal dia tak tahu Allah tegur dia. Kita sekarang tahu Allah menegur kita. Apa benda? Bentuk teguran Allah. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ni Allah sedang bercakap kita ni. Wahai semua manusia. Ma gharraka, apa yang memperdayakan kamu masa hidup dunia ni? Apa yang menipu kamu? Apa yang menyebabkan kamu lawan aku? Bi rabbikal karim, yang menyebabkan kamu terhadap aku, kamu menderaka kepada aku sekarang ini. Dalam bahasa yang mudahnya, kalau atas dunia ni macam mak bapak tegur kita lah. Wahai anak, apa yang menyebabkan kamu deraka dengan aku sekarang ini? Macam itulah bentuk dia. Allah tegur kita. Hai manusia, apa yang menyebabkan kamu ditipu daya terhadap kewujudan aku ini? Itu kita tengok dah minggu lepas. Maka Allah ceritalah punca kita ditipu daya ialah oleh siapa dia? Oleh syaitan. Kenapa syaitan boleh tipu kita? Kerana kita tak nak mengaji, memahami Al-Quran. Dah, ayat sering saya baca ni. Dah nak baca pula ni. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak memahami ayat-ayat Al-Quran akan dihadiahkan satu ekor syaitan menjadi teman setia dia. Itu cinta dia. Tak nak belajar, duduk dalam majlis ilmu, tak nak memahami ayat Allah, Allah akan bagi syaitan dengan kita. Itu dia punya kesimpulan dia. Maka Allah kata, wahai hamba, kenapa kamu ditipu oleh syaitan? Dengan panjang lebar dah kita tengok minggu lepas. Hari ni kita tengok kenapa sebenarnya tergamak kita ditipu oleh syaitan. Kenapa tergamak kita biarkan diri kita ditipu oleh syaitan. Sedangkan saya baca dah minggu lepas, di mana bila kita jumpa dengan syaitan di hari akhirat, Allah temukan, maka kita suruh Allah hukum syaitan. Wahai Allah, hukum syaitan kerana dia menyesatkan aku. Syaitan kata, aku tak tipu kamu, aku tak menyesatkan kamu. Kenapa kamu dengar bisikan aku? Kenapa kamu tak dengar bisikan Allah yang Maha Kuasa? Allah ada kitab, Allah turunkan kitab, kamu baca kitab. Kenapa kamu tak ikut kitab tersebut? Sedangkan aku tak ada kitab pun. Aku sekadar bisik saja kamu, kenapa kamu ikut aku? Maka sekarang ini Allah nak ceritakan, wahai hamba, kenapa kamu ikut syaitan? Kenapa kamu tak ikut aku? Maka hari ini Allah nak tegur kita ni. Kenapa wahai hamba kamu tak nak tegur aku? Sedangkan aku, Allah pun nak kenakan diri dia sekarang ini. Baru kita tadabbur lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dia? Ayat zajrun, ayat teguran Allah, iaitu Allah nak memperkenalkan diri dia kepada kita supaya kita taat dengan dia. Kenapa kita duk taat pada syaitan, tak taat dengan dia? Degilnya manusia, degilnya kita sekarang ini. Allazi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Allazi khalaqa fasawwa fa'adalak. Allah yang
mencipta kamu. Allah kata, wahai hamba, kenapa kamu dengar bisikan syaitan? Kenapa kamu rasa malas sangat nak solat? Kenapa kamu rasa malas sangat nak duduk dalam majlis ilmu? Kenapa kamu rasa malas, lagi-lagi malas nak belajar memahami ayat-ayat kami? Pasal sedangkan aku yang buat kamu. Aku cipta. Daripada kamu tak ada, aku cipta. Lepas tu, aku yang sempurnakan. Aku sempurna kamu. Kamu tak ada, aku sempurna kamu. Lepas tu, aku yang seimbangkan kamu. Banyaklah mana kita disempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilahirkan, kita dijaga, kita diurus tabik, kita disempurnakan, kita diseimbang. Dalam kita tafsir banyaklah. Tangan kita cantik manusia ni. Tak, sempurnanya. Dalam ayat yang lain, apa dia? Dalam ayat At-Tin tak? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tak ada ciptaan yang lebih baik daripada manusia. Tengok, tapi kita tak bersyukur, kita tak berterima kasih, kita tak balas jasa Allah yang cipta kita paling sempurna. Tidak ada makhluk sesempurna manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lepas tu, thumma radadnahu asfala safilin. Lepas tu, apa kata? Kamu tak tengok kitab aku hina kamu sehina-hinanya. Tengok. Aku cipta kamu paling baik manusia, lengkap, komplit. Tetapi bila kamu tak bertadabbur kitab kami, kamu tak nak baca kitab aku, maka ketika ini aku akan hina kamu lebih hina lagi daripada binatang ternakan. Ulaika kal an'am. Kamu tak seperti binatang ternakan. Kamu seperti binatang ternakan. Balhum, bahkan kamu adallu, lebih hina lagi daripada binatang ternakan. Tengok, kita kalau kita tak faham Quran, tak nak selalu baca Al-Quran, tak nak beramal dengan Al-Quran, Allah kata kita lebih hina lagi daripada binatang ternakan. Ini Allah kata. Tengok betapa Allah nak tegur kita supaya wahai hamba, kenang jasa aku yang cipta kamu, aku yang jaga kamu, aku yang buat kamu seimbang. Ada mulut, ada mata, ada gigi nak makan, kamu tidak ada masalah pun. Kita sakit sikit pun, kita dah mengeluh, kita dah merayu, kita dah benda yang tak puas hati. Sedangkan cukup sempurna Allah buat kita. Sempurna. Lepas tu, kita bacalah tengok tafsir, tengok, renung baliklah. Renung balik diri kita, siapa kita lah, sempurna kita ni. Cuma kita rasa saja aku ni tak cantik lah, tak handsome lah, tak badan sadar macam Tuan Haji Nizam lah, badan sadar. Aku ni cekedih kurus saja. Seorang tu aku rasa pendeknya, tak tinggi macam Haji Munir. Kita rasa macam tu. Tak? Pasal apa? Kita tak puas hati. Sedangkan baca ayat ni, Allah kata fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Dalam bentuk rupa kamu tu seperti mana aku kehendaki, aku susun semuanya. Mana rupa kita putih kuning ke, rupa kita hitam gelap ke, hitam legam ke, ini Allah kata aku yang buat. Batu kita tak boleh hina orang yang buruk. Tak boleh. Jangan sama sekali rasa diri orang lain tak sempurna. Nak ceritanya Allah kata rupa parah kamu cantik ke, kurang cantik ke, Allah kata aku yang uruskan, aku yang susun supaya muka rupa wajah kamu menjadi sekian-sekian. Maka kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah jadikan kita sebegini rupa. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi bila jasa Allah kata macam dia buat kita, dia jaga kita, dia buat kita seimbang sempurnanya kita dah. Contoh bagaimana kalau orang tak, gigi kita makin gigi kita sama macam tu. Cuba bayangkan bagaimana gigi kita makin hari makin panjang gigi kita. Bagaimana tangan kita, tangan kanan pendek, tangan kiri panjang. Bagaimana? Nak berjalan pun susah tak? Bagaimana kalau kaki tak seimbang? Allah kata seimbang. Maka balas jasa Allah lah. Kenang jasa Allah lah. Jangan ikut iblis saja. Sedang kita hari-hari ikut syaitan. Tapi kita tak rasa kita ikut syaitan. Kenapa? Pasal syaitan menjadi teman setia kita tanpa kita sedari. Allah kita tak nampak. Kenapa tak nampak Allah? Kenapa kita tak nak jasa Allah? Pasal
kita tak baca memahami ayat Al-Quran hari-hari. Itu puncanya. Kita jauh sangat dengan Al-Quran. Kalau baca pun, setakat baca sajalah. Malah baca semuka, esok baca semuka. Tapi baca dengan tidak dengar apa maksud kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita nak balas jasa Allah? Maka Allah kata, jasa aku besar. Jadi bila jasa aku besar, wahai hamba, aku buat kamu, aku jaga kamu, aku sempurna. Kenapa kamu sombong dengan aku? Kenapa kamu tak nak ikut kata aku? Kenapa kamu tak bersyukur dengan nikmat aku yang beri indah sangat aku bagi kamu? Maka ayat berikutnya Allah kata, manusia degilnya manusia, sombongnya manusia, kerana tak nak kenal Allah, tak nak ikut kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, lantaran manusia tidak belajar memahami ayat Allah. Ayat berikut, kalla, sesekali tidak, sekali tidak, jangan. Kenapa kamu ikut syaitan? Jangan begitu. Kalla, kenapa kamu mendustakan aku? Kenapa kamu sombong dengan aku? Kenapa kamu tak nak, kenapa kamu zalim dengan aku? Tidak. Mana Allah nak suruh kita berhenti daripada ikut syaitan tadi. Pasal apa? Ada sebab kita. Bal bahkan tukadzibuna biddin. Ini punca dia. Bahkan tukadzibu, kamu sendiri mendustakan biddin, hari pembalasan. Tapi kalau tanya tuan-tuan lah, ada tak hari pembalasan? Ada tak hari kematian? Ada tak hari kiamat? Semua orang kata ada dah. Tapi kalau dah tahu dah ada, yakin ke tak yakin? Yakin. Hanya mulut yakin. Ni Allah kata ni, bal tukadzibuna biddin, kamu mendustakan hari kemudian, hari pembalasan, hari jumpa dengan amalan-amalan balik. Tak yakin kita ni. Kalau kita yakin, tuan-tuan puan-puan yang muliakan Allah, nescaya kita datang solat awal, tak pernah tinggal Jumaat, duduk belajar Al-Quran, buat baik, menyegerakan arahan Allah, tinggal segala larangan-larangan. Pasal dah umur kita dah 60-70 dah. Dekat sangat mati dah kita ni. Tapi kita masih lalai leka lagi. Kita masih lagi. Apa jadi kalau kita mati malam ni? Apa jadi kalau kita mati besok? Pasal Nabi kata, umat aku 60-an, 70-an. Umur kita dah ni. Tapi kita tak nampak. Pasal apa tak nampak? Syaitan memanjangkan angan-angan kita. Lepas ni, lepas Isyak, kita mati. Mati-mati masuk ke alam lain. Allah tanya, ada tak ada Nabi aku ajar ayat-ayat aku pada kamu masa terlalunya dulu, wahai hamba? Kita nak mati tu dah tahu dah. Ke mana kita? Syurga ke neraka kita tunjuk semua dah. Situ kita menyesalnya, kenapalah aku tak belajar Quran, kenapalah aku tak beramal, kenapalah aku tak infak. Berbagai-bagai amalan. Kita menyesal ketika itu. Pasal apa? Pasal kita mendustakan hari kebangkitan semula. Yang ni, kita orang Islam bukan mendustakan tak percaya. Tapi kita tidak ada usaha ikhtiar nak beramal, nak ikut arahan Allah, nak berinfak untuk jalan Allah, sedangkan kita dah dekat saat dengan kematian kita. Ini punca dia. Allah kata, tidak, sebenarnya kamu lalai leka, kamu ikut syaitan tadi, pasal kamu mendustakan hari pertemuan dengan aku. Kamu mendustakan hari adanya hari pembalasan ini. Di mana kalau kamu yakin dengan adanya hari pembalasan, wahai hamba, kalau tuan-tuan semua yakin nak pergi jumpa Allah, contohlah, esok tuan-tuan akan mati. Malam ni tuan jahat tak? Tak buat dah. Pasal takut. Itu yakin, takut. Tapi pasalkan ni, syaitan memanjangkan angan-angan kita. Allah kata macam mana? Wahai hamba, kenapa kamu sombong sangat? Kenapa kamu tak takut dengan aku? Kenapa kamu tak yakin dengan kamu akan datang menemui aku dengan tidak menyegerakan perkara-perkara kebaikan? Sedangkan setiap hari kamu ini, aku tanda perangai kamu. Apa dia? Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya ke atas kamu ada penjaga. Allah bagi tahu ni, kena beramal dengan ayat ni. Maka setiap kita ini ada penjaga. Setiap yang kita keluar daripada mulut kita ditanda. Kita kata, aduh, boleh aduh, sakitnya. Kita kata, kenapa malam ni? Kenapa? Mengeluh, sakit. Setiap benda yang kita keluar pada mulut kita ditanda oleh penjaga tadi. Kena jaga-jaga. Lepas tu kurangkan mengeluh, kurangkan tak puas hati, kurangkan bantah orang, kurangkan segala.
nak tubik, nak keluar mulut, seboleh-bolehnya keluarlah, biar menjadi manfaat. Tak menjadi manfaat. Sakit macam mana, tak sabar macam mana, kalau boleh sabar, ataupun istighfar, ataupun subhanallah, apa-apa ucapan saja yang memuji Allah. Ucapan macam itu kita diajar dengan zikir astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Itu bentuk-bentuk supaya kita setiap lafaz yang keluar mulut kita ditanda oleh wa inna alaikum lahafizin. Kalau kita beramal dengan ayat ini, mesti kita nak kumpul pahala, pasal nak pergi syurga Allah. Pasal kita yakin adanya hari pertemuan dengan dia, kita nak pahala. Sebab tu kita pun beringatlah nak keluar pada mulut kita. Wa inna alaikum lahafizin. Dah. Lepas tu kiraman katibin. Kiraman, yang maha mulia pencatat tersebut. Kiraman katibin, pencatat yang maha mulia. Kenapa? Dia bukan boleh ditipu, boleh dirasuah. Kita atas dunia ini, tengok sikit kita mula ponteng kerja ke, solat lalai leka ke, tetapi malaikat penjaga katibin ini, dia maha mulia, yakni dia tidak akan lena, dia tidak akan tidur, dia tidak akan lalai, dia tidak akan segala-galanya, dia segala-galanya dalam keadaan berjaga-jaga. Dia tulis apa-apa saja yang setiap keluar daripada mulut kita. Maka di sini Allah nak cerita di sininya sifat-sifat malaikat. Jadi apa perkara tauhid yang kita belah di sini? Tadi percaya dengan hari akhirat, sekarang ni percaya dengan malaikat. Ini rukun iman. Kegagalan kita mempercayai atau meyakini adanya malaikat, tidak beriman dengan malaikat, menyebabkan iman kita gugur. Kita terkeluar daripada Islam, terkeluar daripada iman. Maka di sini ibrah kita boleh ambil di sini adanya percaya dengan malaikat. Tugas malaikat yang pertama menjaga kita. Wa inna alaikum lahafizin, menjaga kita siang malam 24 jam jaga kita. Lepas tu kiraman katibin, yang maha mulia. Yang ketiga pencatat yang setia. Tiga sifat malaikat kat sini. Maka jadi bila kita rasa kita nak betul-betul percaya dengan hari akhirat, maka kita kena beramal dengan ayat ni. Maka setiap hari kita kena yakin bahawasanya setiap qaul, permulukan kita, setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, setiap niat hati kita ditulis oleh malaikat yang ada sifat wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sifat seterusnya ya'lamuna ma taf'alun, dia maha mengetahui apa yang kamu lakukan. 4 sifat. Malaikat penjaga, malaikat yang mulia, malaikat yang katibin, pencatat yang setia. Yang kedua, malaikat yang mengetahui apa yang kita lakukan. 4 sifat malaikat. Maka kita kena beramal dengan sifat malaikat semacam ini, baru kita percaya dengan rukun iman. Maka sini kita dah belajar tauhid kita. Dah 2 dah. Percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat. Percaya dengan malaikat. Ada orang tanya, wahai ustaz, dia kata, ustaz kata dalam kita belajar tauhid, yang tahu benda gaib hanya Allah. Malaikat tak tahu benda gaib, Nabi tak tahu benda gaib, apatah lagi wali ke, ulama ke, ustaz ke, memang tak tahu benda gaib. Tapi dalam ayat ni dia kata ya'lamuna ma taf'alun, dia maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Tak? Maka amalan kita ni mungkin dalam bentuk mulut kita. Mulut kita okeylah, malaikat catat, oh dia mengucap, oh dia ada pahala, bagi 10. Oh dia ni perbuatan dia, kita berjalan menuju ke surau EQS, oh catat lagi, tulis 10 markah. Tapi dalam hati kita tu, bagaimana malaikat tahu dalam hati kita? Sedangkan dalam hati benda gaib. Bagaimana? Ini dalam tafsir mengatakan Allah ada bagi ketandaan kepada malaikat, cara-cara bagaimana supaya malaikat tahu isyarat yang dia ni berniat baik. Sebab tu bila kita niat baik, bila kita niat baik dan kita laksanakan, niat baik dibagi 1. Lepas tu kita laksanakan, dibagi 10 kan. Contohlah, kita nak infak. Hari ni EQS nak buat atap baru. Oh malam ni aku nak bawa duit dah RM10 nak infak kepada surau EQS. Maka malaikat pun kiraman katibin tadi tulis 1 markah. Sampai ke sini, sampai ke surau, keluar duit RM10, masuk tabung RM10, ini aku nak infak kepada surau nak buat atap. Maka ketika itulah dalam ayat-ayat Al-Quran
Allah akan tambahkan berapa? Ada 10 kali ganda. Apa lagi? Berapa? 700 kali ganda lagi. Yang berganda-ganda kita pun tak tahu di mana gandaan dia. Maknanya kita niat, malaikat dah tanda satu tadi. Buat saja dapat 10 ke 700 ke berganda-ganda ke. Ini yang malaikat tukang tulis tadi tuliskan. Maka dalam hati kita malaikat akan tanda. Begitu juga kalau kita nak buat baiklah. Bila kita nak buat jahat, ada kriteria. Kalau kita buat jahat ada halangan, itu dapat dosa lah. Tapi kalau kita buat jahat, memang kita buat niat jahat, tiba-tiba tergerak. Tak nak buatlah, aku takut dengan Allah. Allah nampak ni, dapat pahala yang tu. Untung orang ada niat, tapi tiba-tiba dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat pahala pasal niat dia tak menjadi tadi. Tapi kalau dia niat, ada halangan, dia nak mencuri dah, tiba-tiba halangan, itu dah dosa, itu berdosa pasal dia dah halangan tu yang menyebabkan dia tak buat. Begitu juga kalau kita niat baik, tiba-tiba ada halangan, tetapi kita istiqamah. Contoh kita ni hari-hari datang solat IKN ni, setiap 5 waktu datang berjemaah, tiba-tiba nak datang hujan dengan selebat-lebatnya. Orang istiqamah dapat satu niat tadi, dapat 10, 700 dan berganda-ganda tadi. Bila dia tak datang, pasal apa? Dia pahala istiqamah tadi. Itu kita pergi bab lain lah. Kita pergi bab niat. Dia ada 4 keadaan orang jahat, 4 keadaan orang baik. Bila dia berniat, dapat pahala ke? Tak dapat pahala, tak orang Maka di situlah ya'malu na taf'alu. Begitulah ceritanya malaikat akan tahu apa-apa dia punya, kita punya amalan-amalan kita. Lepas tu ayat berapa dah? Lama sikit tengok tadi. Ayat yang ke, ingat tak? 13. 13 ini apa dia bunyi dia? Innal abrara lafi na'im. Inna, sesungguhnya al abrara, orang-orang yang baik, orang baik, lafi, benar-benar dalam na'im, kesenangan ataupun kenikmatan. Ini banyak tafsir lah. Ini dipanggil, kalau kita belajar tafsir, ini dipanggil ayat apa ni? Ayat kalau kita baik, Allah bagi syurga. Ayat gembira. Kalau istilah kita mengajinya, dia panggil ayat tabsyir. Ayat Allah nak mengembirakan kita. Jadi kenapa bila kamu tahu malaikat tulis kamu pahala, tulis kamu dosa, maka kamu pun beramal dengan ayat tersebut, maka kita pun takut nak buat jahat. Malaikat tulis ni, tak nak buat jahat lah. Maka dapat pahala tadi. Maka orang-orang macam ini ataupun orang baik, aku ni malaikat tulis buat baik ni, niat ikhlas baik, maka dapat pahala. Maka golongan-golongan ini Allah kata bagi tahu khabar gembira dengan dia. Apa dia? Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal dengan ayat-ayat bahawasanya dia itu dalam jagaan Allah, dia balas jasa-jasa Allah, tak nak ikut bisikan-bisikan syaitan. Orang-orang ini baik sangat, maka aku akan bagi dia kesenangan ataupun kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling besar ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata syurga na'im pada juga kan. Tapi itu hari akhirat. Atas dunia pun Allah akan balas juga. Sebab tu di tafsir ni, kalau atas dunia Allah bagi kesenangan atas dunia, dan bila pergi ke jumpa Allah hari akhirat, Allah akan bagi syurga dengan dia. Pasal dia di antara dua persimpangan tadi, antara bisikan syaitan dengan ilham malaikat, dia pilih ilham malaikat, maka Allah bagi syurga dengan dia. Sebab tu kita ni duduk dalam majlis ilmu, malaikat masuk, duduk bagi ilham dengan kita. Keluar saja, malaikat keluar lari, syaitan masuk, malaikat pun lari. Itu punca dia pasal syaitan al-khannas, syaitan yang tenggelam timbul. Sebab tu kita berdoa tu, wa min syarril waswasil khannas, wa min syarril waswas. So kami berselindung dengan syaitan yang membisik, tenggelam timbul, kejap ada, kejap timbul, kejap tenggelam syaitan ini. Itulah kita kena baca An-Nas tersebut, betul-betul beriman. Maka syaitan insya-Allah akan lari jauh dengan kita. Lari jauh, malaikat akan duduk bersama-sama kita.
Walau bagaimanapun, walau bagaimanapun orang yang leka tahu hari akhirat ada, tapi tidak ada ikhtiar nak duduk dalam majlis ilmu, tidak ada ikhtiar nak buat amalan-amalan sunnah, dan tak kisah dengan buat perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara lara yang lain, golongan ini Allah ancam dia dengan ayat yang berikut dipanggil ayat apa? Ayat ancaman, iaitu wa innal fujjara lafi jahim. Wa inna, dan sesungguhnya al fujjar ni orang salah besar, lafi dalamnya jahim, dalam api neraka, jahim neraka yang api yang panas menjulang-julang. Golongan-golongan yang berkawan dengan syaitan, golongan-golongan yang bela syaitan. Tapi kita marah, orang kata kita bela syaitan, kita marah, kita berkawan dengan syaitan. Tapi kenyataan tak, golongan-golongan yang tak nak mengaji Quran lah bahasa kasar kitanya. Golongan-golongan yang tak nak mengaji Quran, yakni mengaji memahami Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Orang tak nak mengaji Quran, aku bagi syaitan dengan dia. Golongan ni dia dengarlah pasal syaitan menjadi teman setia dia. Wa innahum la yusuddunahum anis sabil. Dia menghalang kita daripada menyegerakan buat baik. Wa yahsabun annahum muhtadun. Dan kita buat baik nampak, buat jahat nampak baik. Oh tak apa, tak pergi solat pun, kita solat pukul 12 sekarang. Tak apa, tak solat Jumaat pun, solat seorang-seorang pun okey juga. Tak apa, kita rasa tak apa. Oh tak apa, tak infak pun, lain kali kita infak lah. Benda-benda macam ini kita rasa tak apa, tak buat. Kita rasa selesa dengan tak buat baik. Itulah syaitan tadi. Itulah syaitan yang duduk hari-hari duduk bisik pada kita tadi. Sini golongan-golongan ini kita cenderung digelecekkan oleh syaitan. Bila kita nak mati nanti, syaitan akan datang. Bila kita nak mati nanti, syaitan akan berkerumun. Itulah ahli apa? Dipanggil orang beramal ni. Ahli ilmu dengan ahli, lupa nak sebut dah. Ahli amal, orang beramal lah. Orang beramal ini cenderung ditipu oleh syaitan di saat-saat kematian dia. Tapi orang yang ahli ilmu, orang abid senang ditipu oleh syaitan di saat kematian dia. Tapi orang yang ada ilmu, insya-Allah syaitan tak mampu nak tipu dia di saat-saat kematian dia. Ketika saat kematian, syaitan akan pergi jumpa. Dia akan gelincir kat situ. Golongan ini patutlah Allah kata, golongan ini apa dia? Wa innal fujjara lafi jahim. Golongan ini bila mati akan letak dalam neraka jahanam aku. Pasal degil sangat ni. Aku dah ada Quran pun tak nak memahami Quran, kitab Quran kami. Lepas tu apa dia? Maka apa jadi golongan ini? Yaslaunaha yaumaddin. Mereka menderita dibakar pada hari pembalasan tersebut. Ini menakutkan. Kita takut dengan hari kiamat, takut dengan dunia, takut dengan apa, tapi kita tak timbul ketakutan pada hari akhir nanti. Sekarang atas dunia sekarang ini, kita sayang dengan isteri kita, sayang dengan anak kita, tapi sayang dan dia kata lagi memburukkan dia. Pasal kalau kita sayang dia, mesti kita pujuk dia, rayu dia, ajar dia. Pasal sama-sama dia tak dibakar, tapi kita mengajak dia sama-sama dibakar dengan api neraka jahanam nanti. Ayat ni, yaslaunaha yaumaddin. Mereka menderita dibakar pada hari pembalasan nanti. Jadi perkara yang dakwah surah dan surah ni yang Allah ceritanya di hari akhirat nanti, bila kita dihukum semacam itu, kita tak mampu nak keluar lagi. Tidak ada orang yang nak tolong kita lagi. Ada anak ke, isteri ke, kawan-kawan ke, ustaz ke, ulama besar ke, nabi ke, tak mampu nak tolong kita ketika itu. Dalilnya Allah kata, wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sentiasa berada dalam neraka, dan orang tidak akan keluar lagi daripada neraka jahanam. Nak keluar mesti izin Allah. Nak dapat syafaat mesti Allah izinkan. Nak dapat izin Allah mesti ahli tauhid. Ahli syirik tak dapat syafaat. Nabi ke, wali ke, hanya baca saja, tapi keizinan syafaat bil izni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat tu, nak dapatkan syafaat, nak terkeluar daripada neraka jahanam, mesti dapat keizinan Allah.
Kita mati semua sekali. Kita mati dan kita bangkitkan semula, kita dihukum. Tiba-tiba salah seorang pada kita ini tak ada dalam syurga. Contoh 20 orang kita ini, seorang 19 ada syurga, seorang tak ada. Ketika itu Allah zahirkan. Kita ingat, weh Syekh, ya wahai Allah, kenapa kawan kami satu kuliah kami ni tak ada dia ni? Kita bercakap dengan Allah. Allah kata, dia si fulan kawan kamu itu ada dalam neraka jahanam, pergi selamatkan dia. Kita pun ada peluang dengan ilmu kita, dengan kita sebagai mengaji ayat-ayat Allah, kebaikan kita buat, kita boleh pergi tolong kawan kita dalam neraka jahanam dengan syarat bil izni, yakni tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kawan-kawan yang dimuliakan Allah, setiap pagi, setiap petang kita cuba jangan tinggalkan zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi, zikir petang semua sekali bincang memohon kita supaya tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tidur malam kita baca 3 kul, ayat kursi, semua ayat-ayat yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ucapkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah, maha suci Allah yang aku pujinya daripada ada pergantungan-pergantungan aku yang lain selain daripada dia. Sebab tu subhanallah, subhanallah dituntut. Maha suci Allah. Maha suci apa? Maha suci daripada sama dengan kita bergantung, kita minta tolong, kita doa, kita ibadat sama dengan dia tadi. Itulah maha suci dia daripada perkara-perkara tersebut. Maka kita kena cubalah, kita cuba ikhtiarkan buku kita pada dalam surah kita pada buku zikir pagi, zikir petang 15 ke 20 minit je. Cuba usahakan, ikhtiarkan. InsyaAllah bila kita amal zikir pagi, zikir petang, InsyaAllah keyakinan kita kepada Allah, Allah akan bukakan, amal kita akan meningkat insya-Allah. Maka di sini Allah kata wa ma hum anha bighaibin, mereka sentiasa berada dalam neraka jahanam dan tak boleh keluar-keluar lagi. Maka Allah nak tanya kita, tanya kita ni, tanya bukan nak suruh kita jawab, nak suruh timbul ketakutan di hati kita, ngerinya hari pembalasan semula, ngerinya neraka jahanam. Wa ma adraka ma yaumuddin, maka wa ma adraka ma yaumuddin, dan apakah adraka kamu melihat ma yauma, apa hari pembalasan tu? Apakah kamu lihat bagaimana hari pembalasan tersebut? Allah tanya kita, bukan suruh kita jawab, nak tunjuk pentingnya, mengerinya di saat-saat kehidupan kita baru bermula. Sekarang kita untuk diuji. Dunia jangan takutlah. Susah ke, miskin ke, sakit ke, tak takut apa-apa. Last kali kita akan mati. Mati tu baru penghidupan baru bermula. Tapi kalau susah masa tu, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, susah masa tu, menyesallah macam mana, menangislah macam mana pun, tidak akan berubah. Pasal di sana dipanggil adalah untuk darul jaza, untuk negeri hukum saja. Darul ibtila, negeri untuk diuji, negeri untuk buat amal masa kita atas dunia sekarang ini. Maka itulah Allah tanya kita, wa ma adraka ma yaumuddin, apakah kamu lihat dahsyatnya hari nanti? Untuk apa? Untuk kita timbul rasa gerung sekarang ni. Oh ya Allah, hukum aku ni, Allah hancur dengan aku ni, takut ngerinya sangat sana. Lepas tu summa ma, kemudian ma adraka ma yaumuddin, sekali lagi dia ulang 2 kali. Bukan maksud yang sama ini. Nak tunjuknya benda ni bukan main-main. Ini bukannya ujian. Ini betul-betul pasti mengerikan. Betul-betul menakutkan hari pembalasan tersebut, yang kita mulut sahaja yakin, mulut sahaja percaya, tapi hati keyakinan tak ada. Kalau orang yakin adanya hari pembalasan semula, dia tak buat kerja apa, buat kerja pun dia buat kerja sebagai asbab untuk pergi ke hari akhirat. Pasal selama-lamanya kalau kita derita, kalau kita jatuh bab dihumbangkan ke neraka, kita syirik dengan Allah, maka selama-lama. Cuba bayangkan selama-lama macam mana. Kita duduk 60 tahun bukan selama dah, tapi sana tak ada infinity, tak ada masa. Dan kalau syurga, bahagia selama-lamanya. 2 tempat, syurga, neraka. Jadi atas kita lah.
kita nak pilih syurga ke, nak pilih neraka ke? Allah kata bukan ketika akhirat, sekarang ini. Jadi bila aku ancam kamu dengan ayat-ayat takhwif, ayat-ayat ancaman aku, wahai hamba, takut dengan aku, bergantung haraplah dengan aku. Maka Allah nak suruh kita bergantung harap dengan dia. Bila kita nakal zaman muda dulu, banyak berdoa dan bergantung harap, yakinlah dia akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka bila jadi macam itu, maka Allah berjawablah. Allah jawab. Dia tanya, dia jawab, pasal dia suruh kita takut dengan dia. Yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari tersebut seseorang, pada hari tersebut, yaumala, hari tidak berdaya berkuasa, tamliku nafsun, manusia tidak berdayanya pada hari tersebut, setiap manusia syai'a, buat sesuatu sedikit pun tak mampu. Bahkan nak merangkak keluar daripada neraka pun, malaikat dah cakut dengan besi, tarik ke tengah-tengah dah. Mana kamu mau lari, tarik campak kat tengah lagi. Dihina manusia, tak boleh buat apa dah. Maka selama-lama kita itu, kecuali Allah kata wal amru yauma idzil lillah, dan urusan pada hari itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika itu hanya Allah saja yang boleh menyelesaikan masalah kita, tapi dengan syarat kita tidak mensyirik dengan dia. Dia ada dipanggil syafaat bil izni, dengan keizinan Allah. Maka tugas kawan-kawan kita, tugas guru-guru kita, tugas ustaz-ustaz ke ulama-ulama kita, tugas Nabi, tugas wali-wali, ketika itulah dia dapat penghormatan oleh Allah untuk menyebut nama. Sebagaimana kita duduk sekolah lah, terima hadiah cemerlang. Terima hadiah cemerlang. Nama pelajar-pelajar terbaik telah disediakan oleh pihak guru besar. Yang tukang baca tu wakil rakyat saja, ataupun pengarah pendidikan saja. Oh, pelajar pertama Ahmad bin Dollah, dia dapat sekian-sekian. Dia umur saja, tapi nama dah disediakan oleh guru besar tadi. Begitu juga dengan syafaat. Allah dah izin dah, orang itu tidak syirik, maka Allah ada ruang. Dengan sebab dia baca Al-Quran, Al-Quran boleh jadi bagi syafaat dengan dia, dengan syarat tidak syirik. Dia berkawan dengan orang alim, dengan tidak syirik, orang alim boleh tolong dia. Dia berkawan dengan apa? Berkawan dengan siapa-siapa dia rajin selawat dengan Nabi, rajin Nabi boleh tolong dia. Berbagai-bagai bentuk pertolongan oleh orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Tapi yang syaitan, iblis akan tipu kita sekarang ini. Kalau nak syafaat daripada wali, pergilah di kubur wali. Dunia sekarang ini, nak syafaat daripada Nabi, pergilah kubur Nabi, minta dengan Nabi. Nak syafaat dengan sekian-sekian, pergilah kubur sekian-sekian, minta dengan dia sekian-sekian. Tengok, syaitan polik tahu polik. Syaitan memutablikkan. Inilah syaitan. Pasal syaitan ini buah dia iblis, dia tak mati. Dia yang tipu Nabi Allah Adam dulu. Dah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa kula minha syi'tum apa? Wa kula min haitsu wa la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, Allah kata, jangan kamu mendekati pokok ini. Duduklah syurga lah, mewah lah, makanlah, minumlah dalam syurga. Minum syurga lah. Dan hanya satu saja aku minta kamu, wahai Adam, jangan kamu dekati pokok ini. Dan cerita iblis ni. Maka iblis pun, Adam okeylah. InsyaAllah. Datang jumpa. Wahai Adam. Tengok iblis ni. Wahai Adam. Dia kata apa? Kamu tahu tak kenapa Allah suruh tak bagi kamu dekat pokok ini? Dia kata apa? Dia kata, ya Adam, hal adalluka? Adakah kamu tahu? Ala syajaratil khuldi, ke atas pohon yang kalau kamu dekat dia, kamu kekal dalam syurga. Tengok, Allah kata, wahai Adam, jangan dekat pokok yang lain, nikmatlah syurga ini. Pergi syaitan kata, iblis kata, wahai Adam, kamu tahu tak kenapa Allah tak bagi kamu dekat pokok ini? Wahai Adam, kamu tak tahu ke?
Kamu tahu ala syajaratil khuldi, pokok ini ialah pokok yang kekal. Kamu duduk dekat dia, kamu makan dia, kamu kekal dalam syurga, anak cucu kamu. Nampak tak? Syaitan. Dia jumpa kita. Ayat lain. La tasma'u li hadzal Qur'an. La tasma'u li, jangan kamu dengar orang baca aku dengan Quran. Yang kamu dengar orang baca Quran. Wal ghawfi, buatlah jangan dengar orang baca Al-Quran. La tasma'u li hadzal Quran wal ghawfi, wal ghawfura. Ganggu baca orang baca Al-Quran. Pasal apa? Jangan orang boleh memahami Al-Quran. Jangan orang yang boleh baca Al-Quran. Ini syaitan iblis. Dia datang kita, dia bisik macam tu. Dia halus. Pasal apa dia ni? Teman setia. Dah, Qarin. Teman yang paling setia. Tak ada sesetia syaitan dengan kita. Dia tak nampak. Dia hanya sekadar bisik je. Kita syok. Kita rasa seronok mendengar bisikan dia. Sebab tu kita suka tidur. Seronok sangat benda-benda yang menghayalkan. Sebab tu, siapa di antara kita ini yang rasa kita akan mati besok ataupun lusa? Tak ada dah. Semua kita rasa panjang lagi umur ni. Tak tahu lagi. Pasal apa? Syaitan memanjangkan angan-angan. Dia kata kamu hidup lagi. Tahu? Jangan risau. Kamu baru umur 80 baru. Orang lain umur 100 hidup lagi. Syaitan lah tu. Tapi kalau kita mendengar sebagai bisikan malaikat, ilham malaikat, Nabi kata umur umatku 60-an, 70-an. Maka orang yang umur 70 tu dah lebih dah. Pasal itu tahun Qamariah. Nabi 63, bona dah. Maka sepatutnya tirulah cara Nabi. Nabi penghujung hidup dia beristighfar. Nah, beristighfar dalam surah An-Nasr tu. Ayat akhir surah An-Nasr dah. Dia tasbih dan beristighfar. Sebab tu dalam solat kita ni, solat apa? Orang yang umur tua-tua kita ni kena baca doa tu. Doa apa tu? Subhana rabbil azim, subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Ulang. Kalau tu imam baca lama, ulanglah tu. Ulang. Ikutlah sehingga sekali dengan tu imam. Kalau tu imam 5 minit, kita duk baca tu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana bihamdik, Allahumma ghfirli, atau Allahumma ghfirli. Ulang. Pasal apa? Nabi sejak turunnya ayat An-Nasr tu, Nabi baca tak berhenti ayat ini dalam solat dia. Masa sujud, masa rukuk, dia baca ni saja. Pasal apa? Dua perkara. Tasbih dan istighfar. Ayat apa? Ayat Nasr. Ayat Nasr ni? Allahu Akbar. Sebelum qul Allah, apa sebelum qul Allah tu? Izaja lah. Izaja. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ni Nabi terima ayat ni kan, Nabi tak berhenti daripada istighfar, daripada tasbih. Kita sepatutnya umur 40 ni dah kena beramal ayat ni dah. Setiap solat kita jangan berhenti istighfar, tasbih. Kenapa? Panjang sikit, panjang lagi 2 minit. Pasal apa? Tasbih untuk apa tasbih? Subhanallah. Tasbih dah tu. Maha suci Allah daripada serupa dengan lain daripada Allah. Nak ikhlas kita, ibadat kita untuk Allah, doa kita untuk Allah, makan kita untuk Allah, segala-galanya untuk Allah. Itu tasbih, mensucikan Allah. Lepas tu kita bismillah. Setiap kita nak makan dengan nama Allah, untuk Allah. Yang kedua, istighfar. Untuk apa istighfar? Untuk diri kita. Lepas tu Nabi baca zikir tadi, dua-dua zikir tadi, termasuk ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka innahu kana tawwaba. Allah kata, aku maha terima taubat dia. Mu minta dengan aku saja, mu istighfar, mu tasbih kat aku maha terima taubat kamu tadi. Maka mulai ayat ini kita kena amal hadis dalam hadis Bukhari ada tu. Hadis Bukhari, cuba dalam sujud selepas subhana rabbiyal alim, subhana rabbiyal azim, kita baca ayat tadi, zikir tadi. Jangan itulah baca. Kalau nak kalau kita sembahyang seorang-seorang, bangun tahajud ke, bangun witir ke, cuba sebanyak mungkin amalkan zikir tadi.
Subhana rabbiyal subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma wafili. Bacalah sambil menangis lama 10 minit ke 20 minit ke ketika sujud. Itulah sepatutnya bila umur kita menjangkau lebih daripada kita 40, kita lebih 40 dah, kita lebih 60 lebih dah ni. Lebih-lebih lagi kita kena buat macam tu. Insya-Allah bila kita beramal dengan ayat ni, ayat-ayat hadis Nabi pun ada dah. Ni berkata insya-Allah itulah sebenarnya yang Allah akan tolong kita. Allah akan buka peluang untuk kita, dan bila kita mati Allah akan bagi rahmat dia untuk bagi syurga dia. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma likma tuhibbu warda wa ja'al khotana khairan minal ula radina billahi rabbil alamin wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah